لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali untuk minggu yang seterusnya. Kita nak sambung balik ayat yang kita baca minggu lepas, 2 minggu lepas, sebab belum sempat dihabiskan ayat 20 hingga ayat berapa, 24, iaitu berhubung dengan sifat ulul albab. Sifat ulul albab yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillah, yang menunaikan janji dengan Allah, menghubungkan silaturahim, mereka takut kepada Allah Ta'ala dan takut akan hisab yang buruk. Orang-orang yang sabar kerana mencari keredaan Allah, mendirikan salat, menafkahkan apa yang kami rezekikan, sama ada secara sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka menolak kejahatan itu dengan perkara kebaikan. Itulah orang-orang yang mendapat kesudahan yang baik, iaitu balasan syurga. Jadi kita berhenti terakhir pada ayat 22, wa aqamus salah, sambungannya pada sifat yang berikutnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menafkahkan, mereka membelanjakan harta benda mereka fi wujuhil khair, pada jalan kebaikan, sama ada fi sirri wal jahri, secara sembunyi atau terang-terangan, bihasabi muqtadal hal, mengikut keadaan dan mengikut suasana. Sama ada disembunyikan nafkah itu dengan tidak diketahui oleh seseorang, dan tiadalah wujud niat mereka ar-riya' was-sum'ah, untuk menunjuk-nunjuk atau mahu mencari kemasyhuran. Tetapi ada kalanya yu'linunaha, mereka mengumumkan, mengisytiharkan sedekah itu dilakukan secara terang-terangan. Ahyanan, kadang-kadang apabila bersedekah dengan cara begitu membawa kepada suatu tasji'. Tasji' maknanya galakkan kepada orang lain untuk turut bersedekah, ataupun wa ta'lim, atas tujuan untuk mengajar mereka akan kelebihan bersedekah, sebagai qudwah, sebagai ikutan kepada orang lain. Jadi sedekah ni boleh dilakukan dua cara, sama ada sembunyi pun boleh, sama ada secara terang-terangan, orang tengok pun tak apa. Kita boleh rujuk dalam ayat 271 dalam surah Baqarah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan sekiranya kamu menampakkan sedekah, maka ia dikira baik bagi kamu. Menampakkan maknanya bersedekah dalam keadaan orang lain mengetahuinya, dan tidak pula timbul niat untuk riya, untuk menunjuk-nunjuk, untuk sum'ah. Sebab perbuatan menampakkan sedekah itu akan mendorong orang lain untuk bersedekah. Ataupun wa in tukhfuha, sekiranya kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada al-fuqara, maka ia juga dikira khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Jadi kedua-dua cara ni adalah dibenarkan oleh agama sekiranya mendatangkan kebaikan bagi pihak orang yang bersedekah ataupun orang yang menerima sedekah. Baik, sedekah dalam bentuk terang-terangan. Dalam hadis sahih Muslim, apabila suatu kabilah Bani Mudhar, sebahagian Bani Mudhar datang bertemu Nabi dalam keadaan kebanyakan mereka ni berpakaian sangat apa dia, sangat dhaif, sangat selekih, maknanya orang yang sangat susah, seakan-akan seperti orang yang tidak cukup kain, tidak cukup pakaian. Lalu mereka datang untuk memohon sedikit bantuan, sesiapa yang boleh membantu menolong mereka. Kemudian baginda Nabi masuk dalam rumah, dia keluar, kebetulan masuk waktu solat, lalu minta Bilal supaya dia lakukan azan. Kemudian setelah solat, baginda memberi sedikit ucapan, iaitu menggalakkan supaya bersedekah.
Tunggu punya tunggu, marilah seorang lelaki bawa sedekah penuh secekok tangan dia depan ramai-ramai orang kelih belaka, lalu diberi sedekah kepada Bani Mudhar yang datang untuk minta bantuan. Walaupun mereka awalnya tak ada siapa-siapa nak bagi, tapi bila ada seorang bagi, orang lain pun ikut sekali. Lalu baginda bersabda, man sanna fil islami sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Sesiapa yang memulakan dalam Islam suatu sunnah yang baik, orang yang menjadi penyebab kepada orang lain buat kebaikan, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangkan pahala itu sedikit pun. Ini dalam bab sedekah. Dalam bab sedekah. Sedekah ni sudah disyariatkan, cuma dalam suasana hari itu dia orang ni lah orang yang mula-mula sekali, si fulan ni lah orang yang mula-mula sekali bersedekah menjadi penyebab kepada orang lain nak bersedekah. Itu sedekah secara terang-terangan. Adapun sedekah secara tersembunyi, sekiranya seseorang tu merasakan kalau dia buat secara terbuka mungkin menimbulkan rasa dia nak menunjuk-nunjuk, rasa dia akan berbangga dengan sedekah ni, maka lebih baik disembunyikan sedekah. Salah satu golongan yang akan diteduhkan di bawah naungan arasy Allah ialah rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya kerana disembunyikan sedekah itu. Mungkin dia nak menjaga niat dia supaya tidak timbul perasaan untuk riak, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Jadi kedua-dua cara itu boleh sebenarnya, bergantung kepada sejauh mana kita mampu mengawal niat dalam hati kita. Baik, sama ada infak, belanja atau sedekah itu sedekah yang wajiban yang wajib, seperti belanja atau sedekah untuk az-zaujah, untuk isteri, untuk anak, al-aqarib, al-fuqara, untuk kaum kerabat yang fakir miskin. Boleh dilakukan dua-dua, sama ada dalam bentuk tersembunyi ataupun terang-terangan. Ataupun sedekah yang mandub yang sunat, seperti sedekah kepada al-fuqara, al-masakin, al-aba'i, fakir miskin di kalangan orang yang jauh di mana orang yang suku sakat lah, orang yang bukan ahli keluarga kita. Baik, kemudian sifat yang keberapa? Yang ke-9 pula. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka menolak perkara kejahatan dengan hasanah, dengan kebaikan. Orang buat jahat kita balas dengan baik. Ini sifat ulul albab. Salah satu sifat ahli syurga, hak payah kita nak buat kejahatan dibalas dengan kebaikan. Muqabala as-sayyi'ah bil ihsan. Bila berdepan dengan kejahatan, keburukan, dibalas dengan berbuat ihsan. Yadfa'una al-isa'ah bil ihsan. Mereka menahan kejahatan yang manusia lakukan dengan kebaikan. Seperti tindakan al-jahli bil hilmi, tindakan orang yang tidak beradab, yang tidak bersopan, dibalas dengan sifat penyantun. Orang kejek kasar marah kita senyum, kita jawab dengan lembut. Orang menggunakan bahasa tidak baik, kita menggunakan bahasa yang baik. Ada tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, tetapi kita lebih kepada memilih untuk disabri, untuk bersabar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Idza 'amilta sayyi'atan fa'mal bi jambiha hasanatan tamhuha." Apabila kamu melakukan sesuatu keburukan, maka lakukanlah di sampingnya kebaikan untuk memadamkan keburukan. Dalam riwayat lain juga daripada Abu Dzar, "Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha." Atau secara lengkapnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Nabi SAW pernah berpesan kepada dua orang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha. Ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Buat salah, ganti terus buat baik. Salah satu cara buat baik, sedekah. Apa sahaja kesalahan yang kita buat, kita kena kambuh balik. Cara kambuh ialah, selain beristighfar, ialah membanyakkan sedekah. Mungkin kita tidak
biasa dengan budaya hidup bersedekah ni. Tapi sahabat dulu sama Nabi, kalau baca dalam surah Al-Mujadalah, apa sahaja urusan nak berdialog, nak kacak dengan Nabi, kena bersedekah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mahu bercakap, berbincang sesuatu dengan Rasul, nak jumpa Nabi, nak kacak apa, maka hendaklah didahulukan dengan bersedekah dulu. Mungkin perkara itu boleh menimbulkan kesusahan. Lalu Allah Ta'ala memberi keringanan. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Adakah kamu merasa suatu keberatan setiap kali nak jumpa Nabi kena sedekah dulu? Fa idh lam taf'alu, sekiranya kamu tak mampu untuk buat begitu, apa dia, fa idh lam taf'alu fataballahu alaikum, maka Allah Ta'ala memaafkan kamu dan dirikanlah sadaq, tunaikanlah zakat. Peringkat awal memang begitu. Para sahabat diuji untuk menjadi seorang yang tidak terlalu cinta kepada harta. Ada urusan dengan Nabi, kena bersedekah. Tapi sedekah ni sebenarnya tidak payah. Dia terpulang kepada kita. Kalau kita ada sifat cinta yang amat sangat kepada Allah, maka secara begitu ringan dan mudah untuk kita berbuat baik, untuk kita bersedekah ni jadi satu perkara yang sangat mudah. Dalam apa sahaja wujuhil khair, jalan-jalan kebaikan. Yang terasa payah sebab kita rasa harta itu adalah harta kita. Kita tidak rasa ia adalah pemberian daripada Allah. Semakin banyak kita bersedekah, maka semakin banyak pahalanya. Dan kita tidak perlu terlalu berkira dalam bab sedekah, dalam bab memberi sesuatu kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Hisham bin Hakim, dalam hadis Hisham bin Hakim, iaitu al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya hiyal mu'ti wal yadus sufla hiyas sa'ilah. Tangan yang di atas tangan yang memberi, tangan yang di bawah tangan yang menerima. Dalam riwayat Asma binti Abu Bakar, baginda bersabda, la tuhsi, janganlah kamu terlalu berkira, kira sangat, nanti Allah Ta'ala berkira kepada kamu. La tuki fayuki Allahu alaiki, janganlah kamu terlalu, orang kata apa, kira sangat nak sedekah. Kalau rasa ada banyak tu, berilah banyak tu. Mungkin kita rasa kalau ada keperluan yang lain yang perlu untuk kita guna, mungkin perlu diagihkan dengan cara yang betul lah, supaya sedekah yang kita berikan tidaklah menjadi sebab kepada kita pula menanggung kesusahan, dan kita pula kena minta sedekah dengan orang lain. Baik, itu bab sedekah. Kemudian dikaitkan dengan dia menolak kejahatan dengan kebaikan tadi. Akhirnya balasan untuk mereka adalah jannatu adnin yadkhulunaha, syurga adnin yang mereka akan masukinya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik daripada kalangan bapa mereka, pasangan mereka, zuriat mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat juga masuk daripada setiap pintu. Mereka masukinya iaitu as-salihun al-mu'minun, bersama dengan orang-orang saleh, orang-orang yang beriman daripada azwajihim, pasangan-pasangan mereka, dan juga usulihim. Usul ni bukan sahaja daripada ayah tu, ayah pada tu, datuk kepada datuk oleh atas, dengan syarat mereka semua beriman, maka mereka akan bersama dalam syurga sebagai satu keluarga yang besar. Furu'ihim, furu' daripada anak, cucu, siapa kepada cici, dan yang seterusnya, seadanya semua itu beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan zuriat mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak kurangkan daripada amalan mereka walau sedikit pun. Perkara yang paling besar memberi motivasi kepada kita semangat adalah syurga.
Bila kita beramal, kita membayangkan bahawasanya kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Taala, dan syurga ini tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Taala dengan sifat-sifat yang sebegini. Dan sifat yang disebut dalam ayat ni baru separuh saja, banyak lagi. Kalau disebut dalam ayat surah Ar-Ra'd, iaitu innama yatadhakkaru ulul albab, perkara ini memberi peringatan kepada orang yang berakal. Lalu dinyatakan sifatnya menunaikan janji, mendirikan salat, bersedekah, takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada hisab yang buruk. Ada lagi sifat-sifat lain. Kalau kita nak tambah, kita boleh ambil satu hadis riwayat Muslim daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Iyad bin Ka'ab Ahlul Jannah Thalasah. Dalam hadis itu Nabi menyebut ahli syurga ni ada tiga golongan. Maksudnya dalam banyak-banyak golongan ahli syurga, salah satunya tiga. Yang pertama, Dhu Sultan Muqsid Muwaffaq, orang yang memiliki kuasa, orang yang ada kuasa pemerintahan, tetapi bersifat adil, lagi mendapat taufik hidayah. Yang kedua, kullu rajulin rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Setiap orang lelaki yang sangat rahim, sangat pengasih penyayang, lagi lembut hatinya. Raqiq yakni layyin, hati yang sangat lembut terhadap kaum kerabat dan orang Islam. Salah satu ciri ahli syurga, orang hati dia tidak hati yang keras, hati lembut. Maksud hati lembut ni hati yang di khallalahu, di celah-celah hatinya ada apa dia, ada al-hub, ada cinta, ada kasih sayang. Kita buat sesuatu atas sifat sebab kita mencintai untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah afif muta'affif dhu iyalin, orang yang menjaga diri, lagi terpelihara ia dan mempunyai tanggungan. Walaupun dia ada tanggungnya, ada keluarga yang perlu dijaga kehidupannya, dia tidaklah sampai meminta-minta sedekah. Mungkin kita boleh beri perhatian kepada bahagian yang kedua, iaitu seorang lelaki yang rahim, hatinya sangat pengasih penyayang, serta lembut hatinya kepada setiap kaum kerabat dan orang Islam. Ini sifat ahli syurga. Kalau ada sifat kasih sayang, kita akan muhasabah diri kita, khususnya kepada al-aqriba. Aqriba mana kaum kerabat kita. Mungkin ramai di antara mereka yang kita melihat belum berada di atas jalan agama Allah dalam bentuk yang sepatutnya. Apa yang perlu kita buat untuk kita tarik ini, kita fikir. Pertamanya kita menyatakan kasih sayang kepada ahli keluarga. Kalau kita pilih jalan untuk ke syurga, kita cuba istiqamah dan kita yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap orang di antara umatku masuk syurga. Bagaimana dengan ahli keluarga kita yang begini? Sebab kita menilai berdasarkan sifat-sifat yang mereka lalui dalam kehidupan di dunia. Yang menentukan syurga neraka itu Allah Ta'ala. Tetapi kita boleh mengenal seseorang itu berdasarkan sifat, cara kehidupan dia. Kehidupan ahli syurganya begini, ini begini. Sebab manusia dinilai berdasarkan zahirnya. Hak sah, hak tak nampak, hak tak tahu itu bukan perkiraan kita. Jadi menjadi kewajipan sebenarnya apabila kita merasakan bahawasanya orang lain adalah sebahagian daripada kita, untuk kita menarik mereka ke arah jalan kebaikan. Cuma macam mana cara kita nak buat tu? Mungkin bagi hamba sekadar mari masjid, bagi kuliah kita sampai ke setakat kita tahu daripada ayat, daripada Quran, daripada hadis, sebenarnya belum masuk medan dakwah yang sebenar lagi. Kita belum merasai cabaran yang sebenar. Dakwah sebenar bukan orang jumpa kita kena pergi jumpa orang. Kalau kita pergi masjid, pergi kuliah, dipanggil, itu maknanya orang mari jumpa kita. Sekali kita kena pergi jumpa orang, kena pergi ke tempat. Itu dakwah yang sebenar. Sama ada dakwah kepada as-sahwatul islamiyah, memberi kesedaran Islam kepada orang Islam yang belum ada kesedaran agama. Ramai orang Islam perlu kita dakwah. Bukan nak dakwah dia kepada agama sebab dia Islam dah, tapi nak memberikan suatu sahwah, kesedaran.
supaya dia sedar hakikat diri dia sebagai hamba Allah dan perintah-perintah agama. Yang kedua, dakwah untuk ajak orang yang bukan Islam, orang kafir masuk Islam. Itu medan dakwah yang sebenar. Itu medan dakwah yang sebenar. Masa pergi ke Penang minggu lepas, masa Convention As-Sunnah, dan satu slot ceramah oleh Brother Kamaruddin Abdullah, seorang Kristian asalnya, masuk Islam umur 18 tahun. Dia tu asal bangsa India. Dia masuk Islam umur 18 tahun. Dia memang marah lah. Dia kata ramai ustaz-ustaz balik daripada Mesir, Madinah, Jordan mana, tapi tidak ramai yang sanggup untuk masuk ke medan dakwah, ajak, seru, jemput, panggil orang kafir masuk Islam. Betul, memang betul. Kita mengaku, Muslim mengaku bahawasanya untuk kita mengislamkan seorang kafir setakat ni tak boleh. Ini kelemahan kita. Cuba perhati, alim ulama kita berapa ramai 14 tahun dia boleh buat analisa, dia telah berjaya mengislamkan tahun ni 5 orang. Tak ada. Kalau ada di TV, kita tengok TV Hijrah pun, dalam ceramah-ceramah convention oleh macam Dr. Zakir Naik daripada India, dia ada grup dia seluruh dunia, dia punya link dia dakwah. Tapi biasanya dalam sesuatu persidangan yang dibuat, mesti ada orang masuk Islam. Bukan dalam bentuk paksa, dia orang berjumpa, orang dengar. Bila hujah terkemah, ada fakta, orang boleh terima. Tapi apa kita boleh buat untuk mengurangkan manusia masuk neraka dan untuk memaksimalkan jumlah manusia masuk syurga? Allah Ta'ala telah menentukan bahawasanya walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi sudah menjadi ketetapan di sisiku bahawa aku akan penuhkan neraka jahanam dengan kebanyakan daripada manusia dan jin. La amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, akan kupenuhkan neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin. Maksud manusia dan jin ialah manusia yang engkar, yang kafir. Maka Allah Ta'ala uji kita apabila kita sudah Muslim, kita sudah mukmin, sudah beriman. Tidak cukup kita ada cokoh untuk jaga diri kita. Tidak cukup, kita mesti buat sesuatu untuk tarik seberapa ramai manusia supaya selamat daripada jalan kesesatan, untuk pergi kepada jalan agama Allah. Ini yang perkara yang difikir oleh orang-orang yang nampak alam akhirat. Kalau kita kata dalam ayat ini sebut jannatu adni yadkhulunaha, syurga adni yang mereka masukinya, dan orang-orang yang soleh, salaha. Sebab tu dalam ayat ni Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut at-taqid bis salah, dikaitkan sifat salah, sifat soleh di sini menunjukkan bahawasanya mujarrad al-ansab, semata-mata keturunan, la tanfa', tidak berguna. Tidak berguna. Semata-mata keturunan, walaupun dia ni anak saudara kita, dia ni sepupu kita, dia ni pak saudara, semata-mata nasab, keturunan, tidak ada jaminan kalau kita selamat dia akan selamat. Kalau kita hanya jaga diri kita dan tidak berusaha untuk jaga diri dia. Sebab tu hamba kalau kita jalan rumah saudara-saudara jauh-jauh kita pergi, bila kita perhati kita sangat duka cita. Walaupun masjid terbelakang rumah, tak pergi dia ni. Bila kita bangun nak pergi masjid subuh pagi, dia ni tak bangun. Allahu Akbar. Kita pun terfikir macam mana kita nak buat. Kita nak buat supaya mereka tu terfikir bahawasanya untuk salat ke masjid mesti. Rupanya ramai di kalangan ahli keluarga kita, hamba rasa mungkin tuan-tuan juga begitu, rupanya tidak jaga salat 5 waktu. Berat tak jaga salat ni, berat. Kalau seseorang mengaku dia ni orang yang soleh, tapi salat dia tak jaga, habislah. Salat benda nombor 1 sekali. Sedangkan salat tu sendiri, kalau buat 5 waktu, kalau orang yang soleh tidak cukup dengan waktu, dia akan buat yang sunat. Kisah yang berlaku kepada Hasan Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila dia jual seorang budak hamba dia kepada keluarga yang lain, budak-budak muda lagi, budak perempuan yang masih muda. Bila masuk waktu malam, dekat subuh, budak tu bangun, dia kata, ya ahlal bait salat, wahai orang-orang dalam rumah, bangun semaya-semaya. Lalu orang di rumah kata, subuh dekat. Lalu budak hamba dia kata, adakah kamu hanya salat 5 waktu saja, kamu tak bangun semaya tengah malam? Dia kata, kami hanya semaya 5 waktu saja. Lalu si budak hamba tu kata, kalau begitu hantarkan aku kembali balik kepada keluarga Hasan Basri.
Bila balik dia kata, wahai Tuhan, anda telah menjual saya kepada suatu keluarga yang buruk. Mereka tidak solat kecuali solat 5 waktu. Solat sunat tak buat, tengah malam tak bangun. Bagaimana kalau budak macam ni ada sampai sekarang? Orang yang perwatakan kami tengok sampai sekarang, bukan solat malam saja, solat 5 waktu pun berah habis, tak jaga. Sebab tidak ada solat di rumah kecuali bagi orang yang ada keunzuran ataupun sebab-sebab yang dimaafkan oleh syarak. Sepatutnya solat fardu 5 waktu mesti berjemaah. Ini sesuatu yang sangat menduka citakan bagi hamba sendiri bila ia berlaku, perkara ini berlaku dalam kalangan keluarga kita. Cuma apa fikir lama dah. Mungkin kita kena buat ada bentuk tulis surat kali kan. Minta alamat rumah, tulis surat. Nasihat kepada hati-hati yang masih lalai. Kalau dia terasa-serasa lah, kita tak kata ke dia. Pertama kena jaga solat. Nombor 1 kan jaga solat. Usaha ke arah untuk supaya kalau kita bersama dengan mereka di dunia, kita nak bersama dengan mereka dalam syurga. Sebab syarat bersama dalam syurga salahat, wa man salaha, orang-orang yang soleh. Maka tidak bergunalah nasab itu sedikit pun idza lam takran bil amal salih, apabila tidak disertakan bersama dengan amal yang soleh. Sebab tu dia kena ada sifat ghirah. Ghirah ni sifat cemburu. Rasa cemburu bila seseorang itu kita lihat dia tidak mahu bersama dengan kita ke arah jalan kebaikan. Tidak timbul soal kita kata kita rasa kita lebih baik daripada dia. Tak boleh. Walaupun kita buat benda tu lebih baik, secara zahir betul lah kita buat yang lebih baik, dia tidak ke masjid, kita ke masjid, tetapi hakikatnya yang menilai manusia itu Allah Ta'ala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu membersihkan diri kamu dengan mengatakan kamu suci, kamulah terbaik. Tak. Allah Ta'ala yang lebih tahu siapakah yang bertakwa. Tetapi apabila berlaku apa-apa kekurangan kepada orang yang paling dekat dengan kita, ahli keluarga kita, maka kita merasa kita bertanggungjawab. Kita merasa kita bertanggungjawab. Inilah perkara yang hamba rasa sangat tersentuh. Sangat tersentuh bila kita jumpa kadang-kadang dengan ahli keluarga lama tak jumpa dengan pak saudara, jumpa dengan sepupu. Kita melihat corak kehidupan beragama itu sangat lemah. Sangat lemah. Tapi takkan kita nak tegur secara direct gitu. Kita baru jumpa sekali dua, dia dianggap tidak berhikmah. Mungkin kita kena jumpa untuk step yang berikutnya. Mungkin kita kena anjurkan dia kena rajin-rajin ke masjid dengan kuliah gitu. Ada mungkin ada orang boleh terima, ada tak terima. Tapi kalau kita berdepan dengan keadaan ada orang tak boleh terima, kita kata inilah dakwah yang sebenar. Dakwah yang sebenar. Nabi berdakwah ke Taif, siapa di baling dipekong dengan batu berdarah habis. Kita tak dapat setara tu lagi. Sebab kita terlalu senang. Kita hidup dalam keadaan yang senang. Kita mari pada rumah ke masjid, tak ada siapa sekat tengah jalan. Tidak berlaku saat ada orang sekat tengah jalan pun pergi masjid. Pergi masjid aku sepak mata pun aku katok tembok, tak ada, tak berlaku. Kita melaksanakan agama dengan sangat senang lenang menyebabkan kita rasa tidak mahal nilai agama. Sebab mudah sangat. Baik. Apabila ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Apabila ditiup sangkakala, tidak ada lagi nasab hari itu. Ingatlah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak berguna harta benda dan anak pinak melainkan sesiapa yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera, hati yang selamat. Kalau kita kasih sayang kepada ahli keluarga kita, keluarga terdekat atau keluarga yang jauh, maka kena buktikan kasih sayang bukan dalam bentuk hadiah, harta benda, tapi dalam bentuk berilah kepada mereka agama dan iman. Ya. Kalau kita rasa satu buku yang kita baca ni, buku ni sangat baik, sangat bermotivasi, cubalah korbankan sedikit duit, beli juga untuk hadiah kepada dia. Lepas tu minta lah dia baca. Lepas tu seminggu dua lepas tu telefon balik, macam mana buku yang saya beli, baca ke? Kalau dia baca, dia boleh jawab. Tapi kalau dia tak baca, dia kata, oh belum baca lagi. Kita pun merayu, tolonglah baca. Kalau perhati dalam pendekatan dakwah, dalam buku-buku motivasi itu oleh
Ramai pendakwah-pendakwah di tanah Arab, di antaranya masyhur sekarang ni Amrul Khalid. Kalau tuan-tuan juga rajin cari dalam YouTube, tulis Amrul Khalid. Seorang pendakwah daripada Mesir, banyak buku-buku motivasi dia telah dia terjemah. Dia ni serupa dengan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni daripada Saudi. Itu banyak juga buku-buku motivasi. Di antara cara dia kata kita nak tarik orang terdekat, rakan-rakan kita, ialah kita beri sama ada hadiah dalam bentuk buku agama, dalam bentuk kaset-kaset agama. Kalau sekarang ni CD ke apa ke, untuk buka peluang dia melihat ni. Sebab apabila tidak sampai ilmu, maklumat, fakta tak sampai, orang tak nampak, dia tutup. Tapi apabila sampai ilmu, ilmu yang sampai itu menjadi penyebab kepada sampainya separuh daripada hidayah. Ilmu itu sendiri. Maka tidak hairanlah kenapa Rasulullah mengingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sesiapa yang menjalani suatu jalan, ambil sejalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala permudahkan untuknya jalan ke syurga. Dengan sebab ilmu, jalan ke syurga itu semakin mudah bagi sesiapa yang mahu mengambil jalan untuk mencari ilmu. Pernah Nabi SAW berkata kepada anaknya Fatimah ketika baginda sedang sakit sebelum baginda wafat, dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, ya Fatimah binta Muhammad, salini amma lima syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepada aku apa yang kamu mahu daripada hartaku. Nak harta kamu, mintalah, tetapi aku tidak dapat menolong kamu sedikit pun daripada ancaman Allah. Kalaulah sesuatu yang Allah Ta'ala ancamkan, timpakan musibah kena atas kamu, maka kena. Kecuali kamu sendiri yang kena, jaga diri kamu. Pada Nabi sendiri tidak ada jaminan dia boleh tolong anak dia. Tidak ada jaminan. Sebab sebenarnya dalam bab syafaat nak tolong ni, dia mesti syaratnya mendapat keizinan daripada Allah. Hatta Nabi SAW sendiri pun dapat beri syafaat kepada umatnya setelah mendapat izin daripada Allah. Keizinan itu adalah bersyarat. Ada orang yang Allah Ta'ala izinkan Nabi beri syafaat, ada orang yang Allah Ta'ala tidak izinkan diberi syafaat. Kerana hari kiamat adalah hari di mana seseorang tidak boleh menolong orang lain. Sebab tu syarat bila masuk syurga bersama ahli keluarga, kita akan masuk bersama dengan man salaha, orang yang soleh. Saya cukup tersentuh apabila brother Kamarudin Abdullah sebut, dia kata setiap kali dia teringat kepada ayah dia telah meninggal dunia. Ayah dia bangsa India, mati dalam keadaan agama Kristian. Dia kata bila teringat, dia rasa sepada paku dari dada dia, seperti paku yang cocok, sakit. Dia kata sakit. Apa sakit? Sebab teringat dia tahu ayah dia berada di mana. Sebab ayah dia pun tidak mati dalam keadaan Islam. Nak selamat mesti mati keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mati tidak Islam, tak ada habis. Kalau seseorang itu ada dosa banyak mana sekalipun, kalau dia mati dalam keadaan Islam, dia akan keluar juga daripada neraka. Tapi kalau tidak dalam keadaan Islam, tidak ada keyakinan kalimah tauhid, dua kalimah syahadah, maka dia akan kekal selama-lamanya di tempat yang penuh dengan azab, seksa. Sebab tu dia kata bila teringat tu, dia rasa sepada paku cocok dadanya. Allahu Akbar. Kalau kita tidak fikir soal untuk kita selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita dan umat seluruhnya, sebab tu orang-orang yang soleh bila fikir benda macam ni, kita fikir apa yang kita nak buat. Kalau pemimpin kita fikir atasan fikir macam mana cara nak selamatkan ummah supaya tidak masuk neraka Allah. Hak tu yang penting. Agenda nombor satu bukan soal nak benar pilihan raya, bukan soal nak mengurangkan kemiskinan. Hak tu ialah macam mana nak buat supaya manusia ni tidak ramai memilih jalan ke neraka, tapi ramai memilih jalan ke syurga. Hak tu kita kena fikir. Apa yang kita boleh buat? Mungkin kita orang bawah ini tak ada kuasa kita nak buat, tapi orang atas saya dia ada kuasa. Dia boleh beri nasihat, boleh tegur, boleh sekat pintu-pintu kejahatan, kemaksiatan yang menyebabkan manusia cepat ke neraka.
Kalau kita tak fikir benda ni, bermakna kita akan dipersoal di hari kiamat nanti. Semakin besar tanggungjawab orang itu, maka semakin besarlah bebanan yang dia akan tanggung. Allah Ta'ala akan tanya, satu persatu, sehingga dikhabarkan seorang tabi'in apabila dilantik menjadi governor pada zaman pemerintahan seorang khalifah satu tempat di Iraq atau di Khurasan. Dia kata, aku bimbang dengan jawatan ini, nanti Allah Ta'ala akan tanya aku, kenapa lembu kambing yang ada situ mati. Kalaulah lembu kambing itu mati dengan sebab satu penyakit, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan tanya aku, sebab aku sebagai governor di tempat itu, setara tu. Kalau seseorang itu dilantik menjadi ketua satu tempat, dia tidak fikir soal dosa, pahala, maksiat orang situ buat. Di akhirat Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat untuk tegur nasihat orang ni, sedangkan kamu ada kuasa. Inilah yang menyebabkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah cukup takut dengan soal kepimpinan, cukup takut. Bukannya berebut nak, tapi takut sebab berdepan dengan suatu tanggungjawab yang sangat besar. Yang mana kalau tidak kena caranya, seseorang itu akan menanggung an-nadamah, penyesalan. Apabila Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu minta kepada Nabi jawatan, minta, lalu Nabi kata, la tas'alil imarah ya Abdul Rahman, hadis riwayat Imam Muslim, jangan kamu minta jawatan ini. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, kalau kamu diberi jawatan ini tanpa memintanya, kamu akan dibantu untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab kamu. Tetapi sekiranya diserahkan jawatan ini sebab kamu an mas'alatin, sebab kamu minta, no, maka wukilta ilaiha, diserahkan kesusahan tugas ini kepada kamu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk daripada semua pintu yang bermacam-macam, min abwabin mukhtalifah, sambil malaikat itu berkata, salamun alaikum bima sabartum, sejahtera ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. Sejahtera ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. Ini ucapan daripada malaikat untuk ahli syurga, salamun alaikum. Atau boleh dirujuk dalam ayat surah Az-Zumar, apabila ahli syurga masuk syurga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, akan dibawa orang-orang yang bertakwa menuju ke syurga secara zumar. Zumar ni jamak pada zumrah, berduyung-duyung, berkelompok-kelompok, berkumpulan-kumpulan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ramai ustaz-ustaz kita tu, imam kita baca ayat ni biasa kalau dalam solat, hafal ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, di akhir surah Az-Zumar. Sehingga apabila orang yang bertakwa ni sampai ke syurga dan dibuka pintu syurga, lalu malaikat berkata, salamun alaikum tibtum. Dari surah Ar-Ra'd, salamun alaikum bima sabartum. Dalam surah Az-Zumar, salamun alaikum tibtum, sejahtera ke atas kamu, beruntunglah kamu. Tibtum daripada kalimah taba, yatibu, bertuahlah, beruntunglah kamu, maka masuklah kamu dalam syurga untuk khalidin, kekal di dalamnya. Sejahtera ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka itulah sebaik-baik tempat kediaman yang merupakan al-jannah, syurga. Imam Ibn Jarir dan juga Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili bahawa Nabi SAW sering menziarahi kubur para syuhada. Mungkin tak disebut syuhada mana, boleh jadi syuhada Uhud. Fi ra'si kulli haulin, pada setiap pada setiap awal tahun. Maka dia pergi ke perkuburan orang yang mati syahid, lalu baginda membaca salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ini berdasarkan riwayat
Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Wa kadzalika kana yaf'alu Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Demikian juga yang dilakukan oleh 3 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Biasanya pada awal tahun dia pergi ke kawasan makam para syuhada dan dibaca ayat Salamun alaikum bima sabartum, sejahtera ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. Masuk syurga dengan sebab sabar. Orang mati syahid kalau tidak sabar, tidak mampu untuk dia berada di medan peperangan, sebab payah nak boleh mati syahid. Sakit dulu. Ada yang terus mati, ada yang sakit dulu baru mati. Tapi untuk memperolehinya memerlukan kepada kesabaran yang tinggi. Salamun alaikum bima sabartum, sejahtera ke atas kamu, sebab ini adalah ucapan ahli syurga. Dalam syurga tidaklah didengar oleh manusia dalam syurga kecuali la yasma'una fiha lawan wala ta'thiman illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengar dalam syurga perkataan yang membawa kepada dosa ataupun perkara yang sia-sia, kecuali hanya ucapan salaman salama, selamat selamat, selamat selamat. Sebab ini adalah ucapan ahli syurga. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ucapan mereka pada hari mereka bertemu dengan Allah adalah ucapan salam, iaitu salamun qawlan min rabbir rahim. Dalam surah Yasin pun ada juga, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Lalu dikatakan kepada mereka salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam juga sebagai suatu ucapan daripada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan salam, sebab kita duduk atas dunia ni tidak ada erti salam yang selamat, istilah salam yang sebenar. Tidak ada erti salam atau selamat yang sebenar. Walaupun kita dianjurkan untuk setiap kali kita jumpa, kita bagi salam, orang pun jawab salam. Kita masuk rumah pun kita beri salam. Masuk rumah walaupun tak ada orang pun salam juga. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Janganlah kamu masuk rumah yang bukan menjadi milik kamu kecuali setelah kamu minta izin dan beri salam. Rasulullah berpesan kepada Anas bin Malik, ya bunayya idza dakhalta ala ahlik fasallim alaihim. Wahai anakku. Dia best membahasakan anak sebab Anas adalah budak yang masih muda, masih kecil. Wahai anakku, apabila kamu masuk bertemu dengan ahli keluarga kamu, maka berilah salam. Maka salam itu takun barakatan alaika wa ala ahlik, menjadi suatu keberkatan untuk kamu dan ahli keluarga. Wisalam. Tujuannya ialah supaya kehidupan kita sentiasa selamat. Kita naik kereta, kita tidak ada jaminan untuk kita selamat. Musim-musim hujan ni banyak jalan berlubang. Mungkin kita lupa untuk naik kereta baca doa, tiba-tiba masuk lubang. Mungkin kita tak sakit kereta, sakitnya punah tayar dan sebagainya. Jadi mintalah kepada Allah Ta'ala supaya sentiasa selamat dengan doa yang kita baca ataupun orang lain mendoakan untuk kita. Itu di dunia. Tapi dalam syurga semuanya adalah selamat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat.